Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Saiful Anwar bin Muhammad Sayuti, SIP Partner sebagai PPD Tangkak, ingin menyentuh tentang modul 1 bimbingan dan pementoran bagi submodul 1.1 iaitu dasar pelaksanaan program TS25 dan submodul 1.2 iaitu kerangka TS25. Jadi mula-mula kita lihat dulu bagi submodul 1.1 iaitu dasar pelaksanaan program TS25. Bagi kandungan submodul ini yang terdiri daripada 1.1.1 iaitu objektif dan kriteria kejayaan, 1.1.2 hala 7 program TS25, 1.1.3 pengoperasian program TS25, 1.1.4 pelaksanaan program latihan, 1.15 dashboard program TS25 dan 1.16 rumusan. Kita lihat dulu bagi 1.1.1 iaitu objektif dan kriteria kejayaan. Dalam objektif ini dibagi pada dua iaitu pertama memahami dasar program TS25 dalam konteks pendidikan dan nombor dua iaitu menterjemah dasar program TS25. Bagi kriteria kejayaan, peserta perlu membuat refleksi tentang pemahaman mereka berkaitan dengan program TS25. Iaitu para peserta dikehendaki menjalani aktiviti kendiri 1.1.1 iaitu jadual KWHLAQ, di mana peserta program TS25 diminta memuat turun toolkit 1.1.1 iaitu jadual KWHLAQ melalui Google Classroom. Hasil aktiviti kendiri yang merupakan toolkit 1.1.1 perlu dibawa semasa sesi e-tutorial nanti. Sekarang kita pergi pula kepada pecahan 1.1.2 iaitu hala 7 program TS25. Terlebih dahulu kita lihat dahulu piagam program TS25 iaitu dari segi rasional dan hasrat inisiatif. TS25 adalah satu usaha untuk melahirkan modal insan yang unggul melalui persekaran pembelajaran yang menyeronokkan penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna dengan disokong oleh kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan dan guru yang kompeten, beraspirasi tinggi serta komitmen yang padu. Outcome ataupun keberhasilan akan dilihat dengan membangunkan kepakaran dalaman KPM melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan kepimpinan dalam kalangan pensyarah, IPDM, IB, pengetua, guru besar, SIP Partners, SIC PAS, pegawai bahagian, pegawai JPN dan pegawai PPD. Membangunkan perpisaran pelajaran dan pengajaran PDP yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Meningkatkan, memastikan kemenjadian murid berasaskan aspirasi pendidikan negara. Kalau di sebelah kiri, kita akan lihat iaitu siapa pengurus program, aliran kerjanya dan juga bahagian yang menyokong. Okey, sekarang kita lihat apa itu program TS25. Program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Kita lihat pula hala 7 program TS25 iaitu ada 4. Pertama, meningkatkan kepimpinan sekolah ke arah pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi iaitu gelombang ketiga PPPM 2021 hingga 2025. Yang kedua, memperluaskan latihan kepada semua pentadbir dan guru di sekolah program TS25 dan sekolah yang belum mengikuti program TS25. Yang ketiga, memantapkan pendidikan STEM dengan kerjasama pusat STEM negara. Dan yang keempat, memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dengan kerjasama ELTC iaitu Improve with TS25. Ianya merupakan satu usaha kementerian yang holistik dan menyeluruh ke arah melahirkan modal insan yang unggul dan melalui satu, persediaan pembelajaran yang menyeronokkan, kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, serta komitmen komuniti yang padu. Okay, sekarang kita lihat pula matlamat program TS25. Iaitu matlamat program TS25 adalah untuk ada 3. Yang pertama iaitu kepimpinan, iaitu memantapkan kepimpinan sekolah.
Yang kedua, kualiti pengajaran dan pembelajaran, iaitu bermaksud memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan yang ketiga iaitu melibatkan penglibatan komuniti, iaitu mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Mandat dan objektif program TS25. Kita lihat dulu pada objektif program TS25. Ada 3, iaitu pertama, mengaplikasi konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Okey, kalau lihat mandat iaitu melalui kelulusan pelaksanaan program transformasi sekolah 2025 ataupun TR25 Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Mesyuarat Majlis Ekonomi bilangan 2/2025 pada 19 Januari 2015. Okey, hasrat PPM kalau dilihat di sini iaitu pertama iaitu setiap sekolah adalah sekolah berkualiti dan setiap murid berlaku kemenjadian murid. Iaitu bagi sekolah berkualiti kita akan lihat daripada guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti, pemimpin berkesan melalui persiaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Dan bagi kemenjadian murid adalah dari segi dilihat dari segi dokumen standard, iaitu dari segi pedagogi dan pentaksiran. Okey, tabir urus program TS25 daripada jawatankuasa induk kepada jawatankuasa teknikal TS25, kepada pengarah PPG dan pecahannya, daripada keurusetiaan program TS25, operasi sekolah, penilaian dan pentaksiran, school improvement specialist serta digital tools dan resources. Aliran kerja bahagian KPM work system, kalau kita lihat sini ada beberapa bahagian, iaitu pertama bahagian profesionalisme guru, yang kedua Institut Pendidikan Guru Malaysia, bahagian pengurusan sekolah harian, Jemaah Nazir serta Institut Aminuddin Baki atau AB. Sekarang kita beralih kepada 1.1.3 iaitu pengoperasian program TS25. Jika kita lihat kitaran program TS25 yang terdiri daripada 4 fasa, iaitu fasa pertama latihan yang terdiri daripada latihan modul 1 hingga 5 dan sokongan profesional. Fasa kedua merupakan transisi yang melibatkan latihan modul 6 dan sokongan profesional. Fasa ketiga budaya yang terdiri daripada latihan modul 7 dan 8 dan sokongan profesional. Fasa keempat iaitu lestari, sokongan profesional mengikut keperluan, berfokus serta kajian pencapaian dan impak. Okey, terus. Okey. Bagi 1.1.4 iaitu pelaksanaan program latihan, yang terdiri daripada modul-modul latihan bagi program TS25, kita ada 8 modul latihan TS25 yang perlu dipelajari, iaitu modul 1, bimbingan dan pementoran, modul 2, menerajui kepimpinan, modul 3, menerajui pembelajaran, modul 4, persekitaran pembelajaran yang positif, modul 5, penilaian dan refleksi, nombor 6, unpacking kurikulum, kefahaman melalui reka bentuk iaitu KMR, modul ke-7, redesigning student learning experience, dan modul yang ke-8 iaitu digital tools and resources. Seterusnya kita akan lihat glossary yang merupakan kependekan yang akan digunakan dalam bila kita menyebut TS25, iaitu pertama iaitu SLT yang bermaksud Senior Leadership Team atau pasukan kepimpinan kanan, MLT ataupun Middle Leader Team, pasukan kepemimpin pertengahan, MT Master Trainer, RE Rakan Elite Educational Leadership and Instructional Team, KK Kriteria Kejayaan, KMR Kefahaman melalui reka bentuk, PGB Pengetua atau Guru Besar, SIP Plus School Improvement Partner Plus, SIC Plus School Improvement Specialist Coaches Plus, IAB Institut Aminuddin Baki, IPG Institut Pendidikan Guru. Dan akhir sekali 1.16 rumusannya, iaitu ada 2 seperti yang dilihat tuan-puan lihat. Yang pertama, peserta putus telah diberi pendedahan tentang hala 7 pengoperasian dan pelaksanaan dasar program TS25. Yang kedua, peserta berupaya menterjemahkan dasar pelaksanaan program TS25
dalam konteks sekolah demi meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Di akhir submodul ini, peserta akan didedahkan pada kuis, iaitu peserta diminta menjawab soalan kuis berkaitan pelaksanaan program TS25 pada akhir aktiviti di Google Classroom selepas melengkapkan toolkit. Sila jawab semua soalan kuis tersebut. Dan bagi tugasan pula, peserta diminta memuat turun tugasan modul 1 di Google Classroom yang disediakan. Peserta diminta menyiapkan tugasan dan dihantar kepada RE yang ditetapkan oleh JPN untuk mendapatkan maklum balas. Tahniah, tuan-puan telah berjaya mengikuti submodul 1.1. Kita akan teruskan dengan mengikuti submodul 1.2. Setelah kita membincangkan submodul 1.1 sebelum ini, kini tibalah masa untuk kita mengenalkan submodul 1.2 iaitu kerangka program TS25. Tajuk-tajuk dibawakan dengan submodul ini ialah 1.2.1 Objektif dan Kriteria Kejayaan, 1.2.2 Konsep Program Transformasi Sekolah 2025 TS25, 1.2.3 Aspek Kemanjadian Murid, 1.2.4 Aspek Sekolah Berkualiti dan 1.2.5 Objektif bagi 1.2 iaitu menyelaras kerangka program TS25 dengan konteks sekolah. Sekarang kita lihat kriteria kejayaan, iaitu mengaitkan amalan sekolah dengan kerangka program TS25 seperti yang di dalam paparan yang saya akan jelaskan nanti. Jadi untuk memberi pemahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan, lihat aktiviti kendali 1.21 iaitu refleksi amalan sekolah yang mana para peserta perlu melayari Google Classroom dan membuat aktiviti ini. Sila rujuk toolkit 1.2.1 iaitu refleksi amalan sekolah dan sila bawa hasil catatan untuk dibincangkan semasa sesi e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN. Bagi 1.2.2 konsep program transformasi sekolah 2025. Konsep program transformasi sekolah 2025 adalah program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Di dalam program TS25, perkara yang dititikberatkan adalah pertama, merangkai titik-titik ataupun dipanggil connecting the dots. Kedua, pembelajaran bermakna iaitu deep learning. Ketiga, pembudayaan cultural change, dan yang keempat, kemenjadian murid atau student outcome. Hasrat akhir PPPM adalah setiap murid berlakunya kemenjadian murid dan bagi setiap sekolah merupakan sekolah berkualiti mana mengikut hasrat daripada KRA TS25 yang seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat. Okey, sekarang kita lihat hasrat PPPM di mana guru dan pemimpin sekolah adalah penggerak yang paling penting di peringkat sekolah untuk keberhasilan murid. Yang dimasukkan aspirasi murid adalah setiap murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin,
berkemahiran bahasa, beretika dan kerohanian, dan mempunyai identiti nasional sejajar dengan hasrat 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013-2025. Bagi elemen sekolah berkualiti, bermaksud sekolah berkualiti mempunyai perancangan akademik, co-curriculum, hal ehwal murid dan keceriaan sekolah yang kondusif serta melahirkan persekitaran kerja yang positif dan disokong oleh kepimpinan berkesan, guru yang berkualiti serta sokongan PIBG dan komuniti. Sekarang kita lihat kepada kerangka program TS 2025. Sekarang kita lihat pada kerangka program TS25 yang terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama, kita lihat di bahagian tengah kerangka, iaitu yang pertama persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Yang kedua, guru berkualiti. Yang ketiga, pemimpin berkesan. Serta yang keempat, sokongan PIBG dan komunitas. Sekarang kita lihat 1.2.3, aspek kemanjadian murid. Bagi aspek kemanjadian murid, pertama, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Yang ketiga, kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan. Yang keempat, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Dan yang kelima, komitmen komuniti yang kuat. Apabila kita lihat pada aspek kemanjadian murid, iaitu persekitaran pengajaran pembelajaran yang bermakna, kita lihat 1.1 iaitu dokumen standard ataupun DSKP, 1.2 pedagogi yang terdiri pada PK21, KBAT, ITING dan lain-lain, dan yang ketiga pentaksiran yang terdiri pada PBS dan pemeriksaan awam. Bagi pentaksiran berasas sekolah, ia melibatkan pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, PAJSK dan psikometri. Sekarang kita lihat kepada maksud persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna. Yang terdiri daripada 1, membangunkan persekitaran pembelajaran yang lebih bermakna dengan menyediakan suasana bilik darjah. Yang kedua, sekolah yang kondusif dan fleksibel. Yang ketiga, teknik PDP yang kreatif dan berkesan. Yang keempat, pengurusan sekolah yang cekap. Dan yang kelima, mengutamakan kemanjadian murid. Dalam dokumen standard yang bukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih dikenali sebagai DSKP, menerangkan itu apa standard kandungan SK, standard pembelajaran SP dan standard prestasi SPI. Satu dokumen mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. Mengapa? Ianya dapat membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PDP dan bagaimana guru melaksanakan PDP dan menjalankan pentaksiran dengan rujukan satu dokumen. Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui standard prestasi. Bagi 1.2 iaitu pedagogi yang merupakan naratif baru amalan pendidikan yang mana perubahan pedagogi berpusatkan guru kepada berpusatkan murid yang terdiri iaitu pertama pembelajaran bermakna dan didik hibur, kedua pembelajaran abad ke-21, ketiga pentaksiran bilik darjah dan yang keempat sekolah transformasi 2025 TS25. Bagi 1.3 pentaksiran iaitu pentaksiran berasaskan sekolah yang terdiri daripada 1. Pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, PAJSK, psikometri. Ini merupakan kaedah yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menentukan objektif telah tercapai. Bagi pembelajaran bermakna yang terdiri pada meaningful learning dan involvement dan understand, itu yang pertama intentional, goal directed regulatory, aktif, manipulatif dan observant, konstruktif, artikulatif dan reflektif, autentik, kompleks dan contextualized, dan kooperatif, kolaboratif dan conversational. Istilah bahasa bagi pembelajaran bermakna atau meaningful learning yang mengenai involvement dan understand
yang tadi daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu iaitu bagi bahasa Inggeris meaningful learning, involvement dan understand, bermaksud dalam bahasa Melayu pembelajaran bermakna, penglibatan dan pemahaman, intentional bertujuan, aktif, konstruktif, autentik dan kooperatif adalah kooperatif dalam bahasa Melayu. Bagi pembelajaran bermakna ataupun deep learning, accelerating teachers' ability to put students in control of the learning process mengikut Michael Fullan dan Maria Lengotti yang terdiri daripada 3 iaitu digital tools resources, learn designing experience serta unpacking curriculum. Sekarang kita lihat pada 1.2.4 iaitu aspek sekolah berkualiti. Dalam aspek sekolah berkualiti yang merujuk kepada kerangka TS25 yang terdiri daripada 1. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna, yang kedua guru berkualiti, yang ketiga pemimpin berkesan dan yang keempat sokongan PBG dan komuniti. Dalam aspek sekolah berkualiti iaitu pertama persiaran pengajaran dan pembelajaran bermakna adalah disokong oleh guru berkualiti, pemimpin berkesan serta sokongan PBG dan komuniti. Sekarang kita lihat maksud guru berkualiti iaitu pertama kualiti pengajaran dan pembelajaran, yang kedua memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, dan yang ketiga mengaplikasi konsep dan amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran. Bagi pemimpin berkesan, kepimpinan memantapkan kepimpinan sekolah. Bagi menghasilkan kualiti kepimpinan sekolah merupakan faktor berasaskan sekolah yang kedua terpenting selepas kualiti guru dalam menentukan keberhasilan murid. Bagi sokongan PBG dan komuniti, iaitu penglibatan komuniti, mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid, melibatkan perpustakaan murid iaitu program mentor, lawatan murid, latihan sandera industri yang berpusatkan sekolah, bahan bantuan pembelajaran dan bantuan dalam penjajah yang berpusatkan komuniti iaitu khidmat komuniti dan prestasi murid. Toolkit 1.2.2. Bagi mengukuhkan pemahaman tuan-tuan dan puan, kita akan lakukan iaitu aktiviti kendiri 1.2.2 iaitu senarai semak amalan transformasi sekolah di mana peserta perlu melayari Google Classroom untuk membuat turun toolkit 1.2.2 dan melaksanakan aktiviti ini. Sila bawa hasil perbincangan semasa sesi e-tutorial yang akan dijadualkan oleh JPN. Dan akhirnya 1.2.5 iaitu rumusan. Dalam rumusan ada 2 perkara iaitu yang pertama mengkait dan menyelaraskan amalan sekolah untuk menghasilkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Yang kedua, merancang tindakan yang perlu diambil untuk menjayakan program TS25. Di sini juga disertakan kuis di mana peserta diminta menjawab soalan kuis modul 1 dengan melayari Google Classroom yang telah disediakan. Tuan-puan diperlukan untuk menjawab semua soalan kuis tersebut. Tuan-puan juga perlu melaksanakan tugasan yang diberikan iaitu di mana tuan-puan dimohon membuat turun tugasan modul 1 dari Google Classroom yang disediakan. Tuan-puan diminta menyiapkan tugasan dan perlu dihantar kepada RE yang ditetapkan oleh JPN untuk mendapatkan maklumat balas. Tahniah, tuan-puan telah berjaya mengikuti sub modul 1.2. Sila teruskan dengan sub modul 1.3 yang akan dipersembahkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih.
Selamat datang ke modul 1 bimbingan dan pementoran. Untuk submodul 1.3 kepada rakan-rakan pengetua, guru besar dan juga GPK sekolah-sekolah Kuala 7 Negeri Johor yang saya hormati sekalian. Saya Saipan bin Ismail, SIP Plus PPT Tangkak, akan berkongsi dengan rakan-rakan berkaitan dengan modul ini. Untuk pengalaman rakan-rakan, untuk kandungan submodul ini terdapat 8 semuanya. Yang pertama sekali itu objektif dan juga kriteria kejayaan. Yang kedua, hala 7 program TS25 dengan hala 7 KPM. Yang ketiga, berkaitan dengan bidang keberhasilan utama ataupun key result area sekolah dengan hala 7 program TS25. Yang keempat, mindscaping iaitu proses pelaksanaan program TS25 di sekolah. Submodul yang kelima berkaitan dengan kriteria sekolah, kerangka TS25 dan data sedia ada. Yang keenam berkaitan dengan pemetaan, perancangan, proses penambahbaikan program TS25 dan RPS sekolah. Yang ketujuh, rumusan dan juga refleksi. Dan akhir sekali, rakan-rakan akan diminta untuk melaksanakan tugasan dan juga kuis. Rakan-rakan sekalian, yang pertama sekali kita lihat kepada apakah objektif dan kriteria kejayaan dalam submodul ini. Untuk itu, yang pertama sekali berkaitan dengan objektif. Boleh kita katakan bahawa ianya menetapkan hala 7 dalam mentransformasikan sekolah di bawah program transformasi sekolah 2025 atau ringkasnya TS25. Untuk itu, berkaitan dengan objektif dan kriteria kejayaan, terdapat 5 perkara yang kita akan sentuh. Yang pertama sekali ialah mengaitkan hala 7 program TS25, itu program strategi KPM yang meningkat dan menyokong accountability dengan hala 7 KPM. Yang kedua, itu membina atau memurnikan bidang keberhasilan utama sekolah dengan menggabung jalinkan hala 7 program TS25. Yang ketiga, iaitu kita merancang pelaksanaan program TS25 di sekolah menggunakan kaedah mindscaping. Dan yang keempat, iaitu merumuskan data yang sedia ada untuk mengukur hala 7 program TS25. Dan objektif yang terakhir ialah memetakan perancangan proses penambahbaikan program TS25 dalam rancangan pembelajaran sekolah. Rakan-rakan sekalian, kita lihat aspek hala 7 dan juga program TS25 dengan juga hala 7 KPM. Jadi untuk itu, kita lihat dari segi maksud atau definisi seperti mana yang terdapat dalam Kamus Dewan tahun 2005. Misi bermaksud tugas khusus yang dipertanggungjawabkan kepada atau yang akan dilakukan oleh seseorang dalam sesuatu kumpulan. Sementara visi bermaksud untuk Dewan iaitu pandangan yang jauh, terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan masa depan bagi mencapai matlamat penting sesebuah organisasi atau negara. Rakan-rakan sekalian, kalau lihat kepada hala 7 program TS25 dan juga hala 7 KPM ini, iaitu berdasarkan kepada visi dan misi mana yang sedia maklum, iaitu visi tak lain tak bukan ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Sementara misi KPM ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi untuk itu, kita melihat kepada apa yang dicapai ataupun yang akan dicapai oleh KPM sendiri berdasarkan kepada fokus dan gerak kerja Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada tahun 2020, iaitu dia telah menggariskan beberapa perkara yang berkaitan dengan hala 7 ini, itu berdasarkan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mana ia menjurus kepada laporan tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga kajian tempatan. Juga punca kuasa yang utama ialah berdasarkan kepada wawasan perancangan dan juga dasar negara berkaitan dengan kemajuan dan juga pencapaian bidang pendidikan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kepada hala 7 KPM itu,
terdapat 3 sasarannya. Yang pertama ialah sasaran utama, yang kedua ialah bidang tumpuan dan aspek yang ketiga berkaitan dengan program strategi. Dan situ rakan-rakan pengetua dan guru besar kita melihat dasar TS25 ataupun program TS25 tertakluk dalam sasaran yang ketiga dalam hala 7 Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk itu, kalau kita lihat dari segi matlamat program TS25 itu sendiri, yang pertama sekali ialah untuk memantapkan kepimpinan sekolah. Yang keduanya ialah untuk memaksimumkan potensi guru dan juga murid menerusi peningkatan kualiti PDP ataupun PDPC. Dan yang ketiga ialah mengukuhkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan juga pihak berkepentingan demi kemenjadian murid. Untuk itu, dalam objektif program TS25 juga, yang pertama sekali ialah untuk mengaplikasikan konsep dan amalan PDPC terbaik yang berfokus, dan yang keduanya ialah untuk membangunkan kepakaran dalam dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Dan seterusnya yang ketiga, iaitu objektifnya ialah untuk membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Untuk itu, dimohon rakan-rakan untuk melihat kepada aktiviti kendiri berkaitan dengan hala 7 dan program TS25 dan juga hala 7 KPM dengan melayari Google Classroom dan juga melaksanakan aktiviti ini. Jadi rakan-rakan pengetua guru besar diminta merujuk toolkit 1.3.1. Sila baca nota yang diberikan dan seterusnya kaitkan hala 7 program TS25 dan juga hala 7 KPM. Anda juga digalakkan untuk berbincang. Tuan-tuan dan puan, dalam kita melihat kepada hala 7 KPM, ia tertakluk kepada 4 komponen. Yang pertama ialah untuk merangkai titik-titik ataupun connecting the dot. Yang kedua ialah berkaitan dengan pembelajaran bermakna atau deep learning. Yang ketiga berkaitan dengan pembudayaan iaitu cultural change. Dan yang keempat berkaitan dengan kemenjadian murid iaitu student outcome. Jadi inilah merupakan antara unsur-unsur yang terdapat dalam program TS25. Dan apakah hasrat akhir di Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Iaitu tak lain tak bukan ialah untuk kemenjadian murid dan juga untuk sekolah berkualiti. Dan kalau kita kaitkan nanti dengan modul yang terdapat dalam TS25, ia adalah saling melengkapi tentang hala 7 yang dicapai ataupun yang hendak dicapai dalam PPPM yang telah digubal. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam TS25, konsep pengajaran murid itu berdasarkan kepada triangle 3 dimensi ini, iaitu berkaitan dengan yang pertama iaitu dokumen standard atau DSKP, yang kedua berkaitan dengan pedagogi, yang ketiga berdasarkan pentafsiran. Jadi untuk pentafsiran berdasarkan sekolah ini, ia juga mengandungi pentafsiran pusat, pentafsiran bilik darjah, PAJSK iaitu berkaitan dengan co-curriculum, PSJK iaitu berkaitan dengan SEGA dan juga psikometrik. Dan berkaitan apakah yang dimasukkan dengan konsep sekolah berkualiti? Ia mengandungi kepada 3 komponen utama iaitu berkaitan dengan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna yang melibatkan guru berkualiti, pemimpin berkesan dan juga sokongan PIBG dan komuniti ataupun sarana. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna, ia meliputi ataupun mengandungi intentional, aktif, konstruktif, autentik dan kooperatif. Jadi lebih lanjut, apa yang dikatakan pembelajaran bermakna ini berdasarkan apa yang disebut oleh Michael Fullan, iaitu berkaitan dengan teachers dan student, iaitu illustrating ability to put in control of the learning process, yang meliputi 3 komponen utama. Yang pertama ialah digital tools, kedua ialah redesigning dan juga yang ketiganya ialah unpacking curriculum. Dan ia melibatkan kepada student ataupun pelajar sebagai learning center kepada konsep pembelajaran bermakna ini.
Jadi untuk lebih lanjut dan untuk lebih pemahaman, rakan-rakan diminta untuk melalui Google Classroom dan melaksanakan aktiviti kendiri. Sila rujuk Toolkit 1.3.2 dan lihat beberapa soalan yang dapat membantu rakan-rakan atau staf anda memberi sumbangan dalam perbincangan ke arah menghayati hala 7 program TS25. Anda juga digalakkan berbincang dalam kumpulan masing-masing. Rakan-rakan sekalian, kita terus kepada modul 1.3.3 iaitu berkaitan dengan bidang keberhasilan utama ataupun Key Result Area sekolah dengan hala 7 program TS25. Jadi untuk itu, apa yang dimaksudkan dengan KRA ini ataupun bidang keberhasilan utama tak lain tak bukan ialah ia merujuk kepada hasil akhir ataupun outcome atau output umum bagi mencapai misi dan juga misi. Jadi bagaimana sebagai satu organisasi yang mengamalkan TS25 untuk mencapai misinya, iaitu setelah mengenal kekuatan dan kelemahan dalam organisasi serta ancaman dan peluang di persekitaran luar. Jadi rakan-rakan sekalian, cara bagaimana organisasi ingin mencapai misinya setelah mengenal kekuatan dan kelemahan dalam organisasi serta ancaman dan peluang di persekitaran luar. Jadi untuk itu, dalam bidang keberhasilan utama ini terdapat perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama sekali ialah sasaran atau kedudukan khusus bagi mencapai misi dan visi organisasi. Yang keduanya ialah KRA, iaitu merupakan pernyataan positif kepada pernyataan isu strategik. Dan yang ketiga, berkaitan dengan bilangan KRA yang sesuai, itu akan dicadangkan antara 3 hingga ke 5. Ini satu contoh ciri-ciri pernyataan KRA. Yang pertama sekali ialah hasil akhirnya ataupun umum, berkaitan dengan misi dan visi. Yang keduanya ialah berfokus. Dan yang ketiganya ialah bertanggungjawab di peringkat tinggi. Yang keempat iaitu tiada tempoh atau tempoh jangka panjang. Yang kelimanya berkaitan dengan penggunaan ayat, iaitu luas, umum dan ringkas. Dan seterusnya ialah boleh bersifat kualitatif dan akhirnya kritikal dan mesti capai jika ingin menjayakan visi dan misi. Jadi satu contoh yang dilihat di segi modul ini, yang pertama sekali ialah berkaitan dengan KRA dan juga bidang KRA. Sebagai contoh, Key Result Area 1 atau KRA 1 ialah berkaitan dengan kecemerlangan akademik. KRA 2 itu bidang KRA-nya ialah pemantapan sasiah. KRA yang ketiga ialah kecemerlangan co-curriculum dan KRA yang keempat iaitu guru dan pemimpin berkualiti. Dan contoh yang lain boleh terlihat iaitu KRA yang pertama itu berkaitan dengan PDPC bermakna. Kemudian KRA yang kedua berkaitan dengan guru berkualiti. KRA yang ketiga itu pemimpin yang berkesan. Dan KRA yang keempat iaitu sokongan komuniti dan PIDG. Jadi apa kepentingan KRA? Jadi kalau kita lihat kepentingan KRA iaitu yang pertama sekali dia boleh jelaskan peranan. Dan seterusnya dia adalah kaitan peranan dengan plan strategi organisasi. Yang seterusnya ialah fokus kepada hasil daripada aktiviti. Dan yang keempat, komunikasikan tujuan peranan seseorang kepada pihak lain. Yang kelima, iaitu membantu menetapkan matlamat dan objektif. Seterusnya, prioritikan aktiviti dan tingkatkan pengurusan masa dan kerja. Dan akhirnya dapat buat keputusan yang mempunyai nilai tambah. Jadi kita lihat pula kepada modul 1.3.4 iaitu berkaitan dengan Mindscaping, iaitu bagaimana proses pelaksanaan program TS25 di sekolah. Jadi kalau kita lihat dari segi Mindscaping itu merupakan perancangan masa hadapan untuk mencapai hala 7 program TS25 khususnya di sekolah masing-masing. Dan kalau kita lihat dari segi langkah-langkah yang telah dicadangkan berkaitan dengan pelaksanaan Mindscaping ini, yang pertama sekali iaitu langkah pertama iaitu berkaitan dengan clouds atau awan.
iaitu analoginya ialah untuk mencapai matlamat TS25 yang sasarannya yang diperlukan untuk mencapai matlamat utama program TS25. Sementara langkah yang kedua berkaitan dengan foundation atau asas. Ia berkaitan dengan analoginya ialah pemacu dan dia keterangannya menggambarkan kepada kekuatan dan kelemahan sedia ada dalam melaksanakan program TS25. Dan seterusnya langkah yang ketiga itu berkaitan dengan barrier atau halangan. Yang analoginya berkaitan dengan brick wall ataupun kita panggil sebagai tembok. Dan seterusnya ia berkaitan dengan masalah atau cabaran awal yang perlu dihadapi sebelum melaksanakan program TS25. Dan seterusnya langkah keempat berkaitan dengan box atau kotak, iaitu analoginya berkaitan dengan persediaan, iaitu apakah persediaan yang perlu dibuat sebelum melaksanakan program TS25. Dan seterusnya langkah yang kelima berkaitan dengan sign atau tanda, iaitu berkaitan dengan milestone dan juga tempoh masa. Itu menggambarkan kepada tanda aras yang perlu dicapai dalam satu jangka masa, mungkin 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun ataupun 3 tahun. Sementara langkah yang keenam, iaitu berkaitan dengan first step atau langkah pertama. Ini berkaitan dengan titik permulaan, yang mana titik permulaan ini ialah perjalanan untuk mencapai matlamat TS25. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, untuk langkah yang ketujuh berkaitan dengan stone ataupun batu, itu analoginya sebagai halangan yang mana ia merupakan satu cabaran dan halangan perjalanan untuk mencapai matlamat TS25. Sementara langkah yang ke-8 berkaitan dengan base camp atau kemah, yang mana analoginya berkaitan dengan build up energy, yang mana ia berkaitan dengan untuk memperoleh tenaga setelah berehat, seketika untuk menyambung perjalanan mencapai matlamat TS25. Dan seterusnya langkah yang ke-6 iaitu tentang balloons atau balon, itu berkaitan dengan celebrate. Itu bagaimana nanti untuk meraihkan kejayaan setelah mencapai matlamat TS25. Dan akhir sekali langkah yang ke-10 iaitu berkaitan dengan banner ataupun kerentang, iaitu analoginya ialah sukses, iaitu bagaimana nak menggambarkan kepada petanda kejayaan pelaksanaan program TS25 di sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan puan, untuk lebih memahami kepada aktiviti ataupun perkara ini, tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada Google Classroom dalam aktiviti kendiri yang ketiga, di mana tuan-tuan dan puan diminta merujuk kepada toolkit 1.3.3 itu dengan menggunakan Mindscaping, rangka dan terapkan hala tuju program TS25 dalam hala tuju sekolah yang sedia ada. Anda juga digalakkan berbincang dalam kumpulan masing-masing. Seterusnya, kita lihat pula kepada perkara 1.3.5 berkaitan dengan KRA sekolah, kerangka TS25 dan data sedia ada. Jadi untuk itu, untuk lebih memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan KRA sekolah dan data sedia ada bersanakan kerangka program TS25, aktiviti 4 yang disediakan dalam Google Classroom. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan diminta merujuk toolkit 1.3.4 dan berdasarkan kepada template KRA sekolah yang sila bina dan juga murnikan KRA sekolah. Seterusnya, kena pasti data yang sedia ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mengukur KRA tersebut. Anda juga digalakkan untuk berbincang dalam kumpulan masing-masing. Rakan-rakan PGP-Sekian, kita lihat pula kepada 1.3.6 berkaitan dengan pemetaan perancangan proses penambahbaikan program TS25 dan RTS sekolah. Jadi, salam refleksi daripada saya. Bagaimanakah anda membuat pemetaan perancangan proses penambahbaikan program TS25 dan rancangan pemajuan sekolah? Jadi, kalau kita lihat antara berkaitan antara pemikiran strategi dan perancangan strategi, perancangan proses penambahbaikan program TS25 dan juga pengurusan strategi. Jadi berdasarkan kepada tool ini, iaitu menggunakan Tintah dan OPPM, ia merujuk kepada proses bermula dengan pemikiran strategi, kemudian analisis strategi, formulasi strategi, implementasi strategi dan penilaian strategi. Jadi dari segi proses penambahbaikannya ialah ia merupakan satu proses yang merupakan satu usaha untuk mengenal pasti, menganalisa dan menambah baik proses sedia ada.
mengenal pasti dan mencari kaedah penyelesaian tentang bagaimana anda dapat melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik atau menyediakan sistem sokongan matlamat untuk mengatasi aspek yang lemah dalam operasi seharian. Rakan-rakan, pengetua dan guru besar, dalam pemetaan perancangan proses penambahbaikan program TS25 dan RP sekolah, ia akan merujuk kepada PINTAS. Apa dia PINTAS? Ialah Plan Intervensi Transformasi Sekolah, yang mana dengan nama lainnya ialah Plan Penambahbaikan Sekolah, yang mana ianya boleh digunakan mengikut bidang-bidang yang terdapat di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada kurikulum, co-curriculum, HEM, staff dan lain-lain lagi. Dan KRA-nya berkaitan dengan PDPC bermakna dan guru berkualiti. Dan contohnya di sini dia dibina untuk jangka pendek. Mungkin setahun ataupun lebih pendek daripada itu. Rakan-rakan sekalian, soalan yang kerap berkaitan dengan PINTAS ini. Jadi yang pertama kalau kita lihat apa yang dikongsi di sini ialah yang pertama ialah apakah definisi operasi PINTAS? Iaitu PINTAS merupakan perancangan dan penambahbaikan proses dan tindakan yang dapat diambil serta dinyatakan dalam satu muka surat untuk memudahkan pengurusan. Soalan yang kedua biasa ditanya ialah adakah PINTAS gantikan pelan strategi sekolah? Tidak. Jawapannya tidak. Kerana PINTAS merupakan program ataupun pelan penambahbaikan berterusan atau intervensi sama ada untuk program yang sedia ada atau program baharu yang diarahkan. Dan soalan yang ketiga selalu ditanya ialah bila PINTAS dibuat? Sebenarnya PINTAS dibuat selepas penilaian dibuat terhadap program sedia ada ataupun objektif sedia ada yang memerlukan tindakan penambahbaikan. Dan soalan yang kerap juga ditanya, adakah perlu merujuk kepada penilaian pelan strategi sekolah atau pelan taktikal yang sedia ada? Jadi jawapannya ialah ya. Sekiranya penilaian pelan strategi sekolah atau pelan taktikal menunjukkan sasaran yang ditetapkan tidak tercapai, tetapi juga boleh diarahkan oleh KPM, JPN atau PPD itu merujuk kepada data peringkat kebangsaan atau negeri ataupun dipanggil action in emergent. Dan kedua-dua ada data yang menunjukkan impak tindakan atau aktiviti yang lepas. Jadi intervensi ini merupakan usaha atau tindakan kedua untuk meningkatkan keberkesanan program sedia ada. Jadi kalau kita lihat dari segi perancangan berdasarkan kepada PINTAS itu terdapat dua komponen utama. Yang pertama ialah berkaitan dengan pelaksanaan di segi perancangan strategi tahunan dan juga pelan taktikal. Dan di situ juga terdapat 4 elemen yang terdapat dalam PINTAS itu. Yang pertama ialah berkaitan dengan fokus untuk intervensi, itu perkara 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian segi perancangannya itu perkara 6, 7, 8 dan 9. Kemudian aspek pemantauannya pada kolom ataupun pada elemen 10 dan 11 dan aspek penilaiannya pada 12 dan 13. Jadi untuk fasa 1 ini penggunaan data untuk membuat keputusan dan juga perancangan intervensi. Fasa 2-nya berkaitan dengan pengesanan kemajuan untuk fasa tindakan dan fasa ketiganya ialah penilaian tentang status intervensi yang dijalankan. Tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada bahagian akhir modul ini iaitu perkataan 1.3.7 berkaitan dengan rumusan dan juga refleksi. Jadi rakan-rakan pengetua dan guru besar yang dihormati sekalian, daripada perbincangan tadi bolehlah digariskan 5 perkara atau 5 aspek yang dapat tuan-tuan dan puan lihat dalam modul ini. Yang pertama yang ia berkaitan dengan mengaitkan hala 7 program TS25, program strategi KPM yang meningkatkan dan juga menyokong accountability dengan hala 7 KPM. Rumusan yang kedua yang boleh kita buat ialah ia membina atau memurnikan bidang keberhasilan utama atau key result area sekolah dengan menggabung jalinkan matlamat program TS25. Yang ketiga ialah merancang pelaksanaan program TS25 di sekolah dengan menggunakan kaedah mindscaping. Yang keempat, merumuskan data yang sedia ada untuk mengukur matlamat program TS25. Dan yang akhir sekali, ia memetakan perancangan proses penambahbaikan program TS25 iaitu program strategi KPM yang meningkatkan dan menyokong
accountability dalam rancangan pemajuan sekolah dan perancangan strategi sekolah. Jadi untuk itu, untuk lebih memahaminya, tuan-tuan dan puan digalakkan untuk melaksanakan aktiviti 5 berkaitan dengan refleksi kendiri ataupun PMI chart. Jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada Google Classroom dan laksanakanlah aktiviti kendiri ini untuk lebih memahami dengan lebih mendalam. Sila rujuk toolkit 1.3.5 dengan menggunakan PMI, catatkan refleksi anda tentang pembelajaran berkaitan tajuk Hala 7 TS25. Anda juga digalakkan untuk berbincang dalam kumpulan masing-masing. Dan akhir sekali, sebagai tugasan ataupun sebagai penakbulan, aktiviti 1.3.8 ialah berkaitan dengan tugasan dan juga kuis. Jadi dimohon untuk rakan-rakan, pengetua guru besar dan GPK sila layari Google Classroom dan melaksanakan tugasan dan kuis. Sila rujuk template tugasan 1.3 dan kuis. Sebaik saja selesai tugasan, mohon hantar kepada rakan elit masing-masing. Jadi anda telah pun tamat submodul 1.3 itu berkaitan dengan Hala 7 program PA25. Dan selepas ini rakan-rakan pengetua guru besar GPK akan meneruskan dengan submodul 1.4 yang mengurus perubahan. Saya mengucapkan selamat berjaya dan selamat menjalankan modul TS25 ini dan diharapkan rakan-rakan pengetua guru besar dan rakan-rakan GPK dapat memanfaatkan modul ini untuk tujuan pelaksanaan TS25 di sekolah masing-masing. Sekian, terima kasih. School Leadership Community Channel.